Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Tajuk kami adalah Tanggungjawab Alam Sekitar. Di dalam video ini memperoleh 3 persoalan, iaitu apakah yang dimaksudkan tentang bentuk pencemaran dan contohnya. Yang kedua, apakah kesan pencemaran alam sekitar. Dan yang ketiga, apakah langkah atau cara menangani masalah pencemaran alam sekitar. Konsep alam sekitar. Etika alam sekitar merupakan konsep baharu untuk masyarakat dan mula dianggap sebagai sabcaram falsafah moral. Menurut Palmer et al. 2014, etika alam sekitar merupakan cabang falsafah yang menitik beratkan hubungan manusia akan memberi kesan terhadap alam sekitar. Etika alam sekitar juga telah menimbulkan persoalan baharu kepada manusia untuk berfikir mengenai kesan kepentingan manusia pada alam sekitar. Hal ini kerana manusia pada era ini sangat memperlekehkan tentang etika alam sekitar. Terdapat banyak jenis pencemaran alam sekitar. 4 daripada itu ialah yang pertama, pencemaran cahaya, disebabkan penyedaran lebihan kelazimnya di bandar besar. Yang kedua, pencemaran termal, perubahan suhu akibat kegiatan manusia seperti penggunaan air sebagai bahan pendingin dalam jana kuasa elektrik. Yang ketiga, pula pencemaran visual, pemusnahan alam fizikal dan pengakisan keindahan alam. Ia termasuk sampah terbiar dan papan iklan. Air sekali, pencemaran air seperti kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi hingga mengubah kadar dan warnanya sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik. Ini adalah gambaran jenis pencemaran alam sekitar. Seperti anda lihat, gambar pertama adalah pencemaran cahaya, kedua pencemaran termal, ketiga pencemaran visual dan gambar keempat pula pencemaran air. Bagaimana terjadinya pencemaran alam sekitar? Antaranya adalah daripada sikap manusia membuang sampah merata-rata. Selain itu, perindustrian dan pertanian juga puncanya. Contoh, asap kilang yang tercemar di udara dan menyebabkan cerubu. Kebakaran hutan secara semula jadi akibat cuaca panas turut menyebabkan suhu dunia meningkat. Kelemahan penguasaan undang-undang adalah kekurangan penguasa yang berpengalaman. Langkah pertama untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan melaksanakan dasar kerajaan dan polisi pentadbiran yang mesra alam. Pihak kerajaan berperanan besar dalam membentuk undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyat yang menetap di negara tersebut. Langkah seterusnya untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan memperkasa pendidikan mengenai pencemaran alam sekitar. Pepatah Melayu ada berkata, meluntur bulu biarlah dari debunya. Di samping itu, kaedah untuk membendung pencemaran alam sekitar adalah dengan menyediakan pengurusan sisa yang terbaik. Air sekali, pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan mengukur kesalahan laku terhadap dengan hukuman yang berat. Infografik terbahagi kepada 3. Infografik yang pertama ialah infografik statistik. Terdapat 2 contoh gambaran infografik statistik. Yang kedua, infografik proses. Infografik proses menggambarkan tentang cara ataupun langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang ketiga adalah infografik geografi. Infografik geografi digambarkan melalui peratusan tentang pencemaran alam sekitar yang menyebabkan kesakitan atau kematian. Kelestarian atau kemapanan adalah proses mengekalkan perubahan dalam cara seimbang di mana eksploitasi sumber semula jadi, arah pelaburan, orientasi pembangunan teknologi dan perubahan institusi semuanya harmoni dan meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi keperluan manusia. Bagi kebanyakan di dalam bidang, keberlanjutan ditarifkan melalui domain atau bidang yang saling berkaitan iaitu persekitaran, ekonomi dan sosial. Cara mengekalkan kelestarian alam sekitar ada 4 iaitu dengan cara menyertai aktiviti sukarelawan, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, mendidik melalui kempen dan penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Konsep berkaitan mendidik melalui kempen. Ia merupakan salah satu idea yang bagus bagi menerapkan ilmu kelestarian pada seseorang. Selain itu, ia juga dapat membina masyarakat yang harmoni dan bertanggungjawab untuk memberi kerjasama ketika berganding bahu untuk melestarikan alam sekitar. Untuk pengetahuan semua, alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup
yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga dikenali sebagai flora dan fauna. Flora merupakan tumbuh-tumbuhan, manakala fauna pula bermaksud seluruh binatang. Sebagai kesimpulan, rakyat yang bertanggungjawab perlulah menjaga dan menitikberatkan tentang isu pencemaran alam sekitar. Hal ini dapat memberikan impak yang dapat mengharmonikan negara serta dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Persoalan yang ingin saya huraikan adalah berkaitan mengapa kami memilih tajuk pencemaran alam sekitar sebagai topik dengan tujuan untuk memberikan kesedaran kepada semua masyarakat, tidak kira muda ataupun tua. Semua masyarakat di semua peringkat umur haruslah menitikberatkan tentang isu-isu yang terjadi kepada alam sekitar kita dan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar itu boleh berlaku. Antara bukti ketara yang dapat kita lihat, masyarakat kini, terutama ibu bapa, tidak menjelaskan kepentingan alam sekitar kepada anak-anak mereka. Dengan itu, kami mengambil langkah dengan memilih topik ini agar dengan harapan mereka, semua masyarakat tahu tentang kepentingan alam sekitar kita dan cara-cara menjaga alam sekitar. Hal ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat sesama sendiri. Selain itu, sikap yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada generasi-generasi yang akan datang. Persoalan kedua adalah apakah akibat-akibat yang terjadi disebabkan oleh pencemaran alam sekitar ini? Antara salah satu punca banjir kilat adalah disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di penghadang jalan dan menyebabkan sampah-sampah tersebut terkumpul di suatu tempat dan menyebabkan saluran longkang tersumbat. Selain banjir kilat, hal ini juga menyebabkan pencemaran bau di udara. Terlalu banyak bencana yang telah terjadi di negara kita. Semua ini berpunca daripada perangai manusia yang tidak berperi kemanusiaan menghapuskan segala habitat yang ada. Bukan itu sahaja, hal ini berlaku sehingga menyebabkan segala bencana alam yang berlaku akibat manusia dilanda kepada orang yang tidak bersalah. Jadi, kami mengambil tajuk ini untuk membuka mata dan minda manusia untuk hentikan gejala atau aktiviti yang membolehkan alam sekitar kita musnah. Pada pendapat saya, hanya segelintir manusia sahaja yang sedar bahawa hal ini adalah penting. Bagi mereka, selagi mereka mendapat manfaat dengan aktiviti haram ini, mereka tidak akan berhenti. Tetapi, hal ini perlu dititik beratkan dan tidak boleh dipandang remeh. Pihak bertanggungjawab perlu melakukan pemeriksaan dengan berkala tentang aktiviti haram ini. Namun, kemusnahan alam sekitar yang melanda kepada orang yang membuat aktiviti haram ini mungkin akan membuka mata mereka. Dengan secara tidak langsung, mereka akan menghentikan aktiviti ini untuk mengelakkan daripada sebarang bencana yang berlaku. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya memilih tajuk ini kerana saya berminat akan alam sekitar. Pada pendapat saya, alam sekitar ini juga adalah tanggungjawab yang wajib untuk setiap individu menjaga dan menitikberatkan isu ini kerana terdapat banyak impak dan memberi kesan yang buruk terhadap generasi yang akan datang. Menurut kajian yang telah saya lakukan, alam sekitar zaman kini makin terjejas dengan bencana-bencana yang telah berlaku. Terdapat dua kesan daripadanya. Yang pertama, memberi kesan terhadap bumi yang semakin tua ini. Hal ini dikatakan demikian kerana 30% permukaan bumi telah rosak dan menjejaskan tempat tinggal masyarakat. Yang kedua pula adalah generasi Z tidak dapat merasakan keindahan alam sekitar dan juga mereka tidak dapat melihat haiwan dan yang telah pupus disebabkan bencana yang mengakibatkan habitat mereka musnah. Terima kasih. Kami mengambil tajuk alam sekitar ini untuk mengelakkan pembalakan haram berluasa di Malaysia sampaikan terlalu banyak spesies haiwan yang hampir pupus dan kehilangan tempat berlindung. Selain itu, peningkatan gas karbon dioksida menyebabkan pemanasan global yang tak asal daripada pembakaran hutan yang menyebabkan asap ozon semakin menipis.
Respon terhadap sikap manusia adalah perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab. Itu akan menyebabkan masyarakat terpaksa menanggung impak negatif daripada perbuatan mereka. Tak dilupakan juga, perbuatan itu akan menyebabkan kemusnahan ekosistem kita. Sebagai manusia ataupun masyarakat yang berwibawa, kita juga perlu bijak dalam mengambil langkah yang sepatutnya. Ini membawa maksud kita digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam supaya jumlah kenderaan berizin di jalan raya berkurang. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.